Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi kan kita ingat, kita dah atas muka bumi Allah Ta'ala ni, kita berasa hebat, berasa nak cabar hukum Tuhan, berasa nak cabar mahkamah syariah. Kata ni tidak bertepatan dengan perlembagaan. Mahkamah syariah tu memang orang buat, tapi undang-undang dalam tu ambil mana? Ambil daripada Quran, ambil daripada hadis Nabi. Jadi dia mau bukan sekadar cabar mahkamah, dia mau cabar Allah Ta'ala, cabar Tuhan. Cabar Tuhan ni pokok Yahudi cabar Tuhannya. Pokok Yahudi disebut oleh kitab tafsir Ibn Katsir, beribu-ribu orang Nabi yang telah dibunuh, termasuklah Nabi Zakaria, Nabi Yahya. Dia bunuh Nabi. Nabi Isa tu nak bunuh juga. Allah Ta'ala akan nak elak. Kata tidak lama dah dia bunuh. Diserupa ke orang lain jadi muka Nabi Isa. Yang dibunuh tu orang lain, bukan Nabi Isa. Jadi cabar-cabar Nabi, cabar undang-undang agama ni bukan cabar manusia, cabar Allah Ta'ala. Sebab undang-undang tak ada Allah Ta'ala yang telah gazetkan dalam Quran, suruh kita amalkan, suruh kita laksana. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim wa dhakir fa inna adh-dhikra tanfa'ul mu'minin. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun. Inna Allaha huwar razzaq dzul quwwatil matin. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih lagi memberi peluang kepada kita untuk berada dalam majlis ilmu. Semulia-mulia majlis di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sambungnya itu daripada ni berkenaan dengan perkara-perkara yang diharuskan dalam semaya. Kita baca dah 8 perkara. Hari ini kita masuk pada perkara yang ke-9. Hamdulillahi 'inda al-'itas atau 'inda huduthi ni'matin. Menyebut alhamdulillah ketika mana bersin ataupun ketika mana berlakunya satu ataupun mendapat suatu nikmat. Dalilnya daripada Rifa'ah bin Rafi' katanya, aku semaya di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'antastu, lalu aku bersin, aku menyebut alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Maksudnya segala puji bagi Allah SWT, pujian yang begitu banyak, pujian yang baik, pujian yang diberkati padanya sebagaimana yang disukai oleh Tuhan kami dan diredai oleh Tuhan kami. Maka apabila selesai Rasulullah SAW daripada semaya, Nabi bertanya, manil mutakallim fis salah, siapakah yang bercakap dalam semaya tadi? Bercakap di sini maksudnya menyebut doa tadilah. Falam yatakallam ahad, maka tidak ada seorang pun yang menjawab pertanyaan Nabi tadi. Timbul soalan di sini, apa tak ada orang jawab ni? Takut. Sebab benda tu tak pernah berlaku dan Nabi pun tak pernah ajar. Apabila bersing, sebut dalam semaya. Luar semaya itu sebutlah. Apabila bersing, alhamdulillah. Orang yang dengar sebelah sebut apa orang sebelah? Yarhamkallah, ya. Kita hak bersing sebut alhamdulillah. Orang yang dengar itu sebut yarhamkallah. Lepas kita sebut pula yahdikumullah yuslih balakum. Itu salah satu daripada kewajipan seorang Islam, termasuk daripada kewajipan yang Nabi sebut. Apabila sahabat kita bersing, kita pun sebut yarhamkallah. Dengan syarat dia sebut alhamdulillah. Kalau dia tak sebut alhamdulillah, kita pun tidak disunatkan sebut yarhamkallah. Baik, kalulah sahabat kita tu nyakit sesemua, duk main acung-cung, maka waktu tu kali pertama sahaja. Yang kedua, yang ketiga tu muka main seminit 3-4 kali, bukan dia duk main yarhamkallah yarhamkallah. Tapi apabila sakit, tak ada. Ni dalam keadaan tidak sakit, dalam keadaan biasa. Jadi Nabi tanya, manil mutakallim, siapa dia hak cakap rais maya saat ni?
falam yatakallam ahad, maka tidak ada seorang pun yang menjawab. Thumma qala ats-tsaniyah, kemudian Nabi tanya sekali lagi, kali kedua, siapa dia? Manil mutakallim fi shalah, siapa dak kecek dari semaya saat ni? Falam yatakallam ahad, maka tak ada seorang pun jawab. Thumma qala ats-tsalitsah, orang lain hak tak jawab tu mungkin dia tak kecek, dia senyaklah. Hak aja kecek hari pun senyap juga, takut. Thumma qala, kemudian Nabi tanya kali yang ketiga, manil mutakallim fi shalah, siapa yang bercakap dalam semaya saat ni? Maka berkatalah Rifa'ah bin Rafi'. Perawi hadis ni hak bersing saat ni. Dia kata apa? Ana ya Rasulullah. Apa kali ketiga dengan aku? Kerana sahabat-sahabat ni tahu dah, kalau tak mengaku pun pada ni tahu juga. Siapa dia mai royak? Malaikat Jibril mai sekian-sekian. Jadi mai berasa takut. Nabi tanya pula, apa tak mengaku? Jadi salah tu jadi besar pula. Jadi dia jawab, ana ya Rasul, saya wahai Rasulullah SAW. Faqala, maka dia berkata, wallazi nafsu Muhammadin biyadih, demi yang nyawa ataupun diri Muhammad di tangannya, laqad ibtadaraha bid'un wa thalathuna malakan ayyuhum yas'adu biha. Nabi tidak marah. Nabi kata, demi Allah yang nyawa Muhammad itu di tangannya, bila-bila masa saya Tuhan boleh ambil nyawa aku, nyawa seorang Nabi tadi. Sebab itulah apabila kita lihat kepada hadis ni, kita kena mari berasa, walaupun Nabi sebut tadi demi yang nyawa Muhammad di tangannya, kita semua pun lagu tu belaka. Bila-bila masa ya Tuhan boleh ambil ni, Tuhan tak usah ambil, tak usah mati, Tuhan sakit. Sakit tu lebih teruk daripada mati. Mati tak ada lah sakitnya. Tapi sakit dia ayat kau lama kau teruk. Ada orang yang kena kecil manis, tak pandai yang kecil manis, sakit biasa tu, kena kerak ibu jari. Kerak ibu jari. Hak terbaru kamu tengok ni, ada orang kata, dia kata, ustaz, ada jemaah kita ni tak boleh mari masjid apa? Dia kata kaki yang kecil manis. Setara mana kecil manis? Kena kokok habis daging. Ni ibu jari kaki kokok habis daging. Puncanya ke apa? Puncanya dia berasa gatal di ibu jari. Duk main air hujan berasa gatal di ibu jari. Tak tahu ke dia ni parut kecil manisnya. Jadi dia balik rumah, kita nampak macam bekok gitu, nepuh gitu, dia ambil ngacik kuku kepik. Takut tubik air kan, air bisa kan. Lepas pada dia kacik tu gak, esok ke bangun jadi biru habis jari kaki. Jari biru. Masuk komen lah, masuk komen tu gak. Gis tunggu sehari dua hari, air basah kau hodeng lagi hospital kokok habis. Kokok buai habis. Nampak tulis ibu jari kaki tu nampak. Dia kata kalau lagi hospital besar ni memang kerak dah ni. Muja hospital swasta ni korek-korek buat hospital besar kerak, dia kata. Enggak kerak sudah kau kerak. Ada orang kerak dah. Lepas tu jangan kita komen. Kerak lagi. Kerak lagi. Kerak sampai ke pohon kerak. Akhir kali mati yang gitu. Seksa sebenarnya sakit ni. Jadi kan kita ingat, kita dah atas muka bumi Allah ni, kita berasa hebat, berasa nak cabar hukum Tuhan. Berasa nak cabar mahkamah syariah. Kata ni tidak bertepatan dengan perlembagaan. Mahkamah syariah tu memang orang buat, tapi undang-undang dalam itu tu ambil mana? Ambil daripada Quran, ambil daripada hadis Nabi. Jadi dia mau bukan sekadar cabar mahkamah, dia mau cabar Allah. Cabar Tuhan. Cabar Tuhan ni pokok Yahudi ya, cabar Tuhannya. Pokok Yahudi disebut oleh kitab tafsir Ibn Katsir, beribu-ribu orang Nabi yang telah dibunuh, termasuklah Nabi Zakaria, Nabi Yahya, dia bunuh Nabi. Nabi Isa tu nak bunuh juga. Allah Taala akan nak elak. Kata tak lama dah dia bunuh. Diserupa ke orang lain jadi muka Nabi Isa. Yang dibunuh tu orang lain bukan Nabi Isa. Jadi cabar Nabi, cabar undang-undang agama ni bukan cabar manusia, cabar Allah Taala. Sebab undang-undang tak ada Allah Taala yang telah gazetkan dalam Quran, suruh kita amalkan, suruh kita laksanakan. Dia tak khabar ke dia nupi atas bumi Tuhan. Tak khabar, tak berasa ke dia ni duduk atas bumi Tuhan. Tuhan makan ke dia hari-hari. Tuhan dia senang. Tak berasa ke? Dia berasa hebat sangat, debel sangat. Orang hak debel lagu ni sudah tak molek belaka.
Ambil satu contoh, siapa dia? Fir'aun. Orang tidak berasa hebat. Istikbaran fil ard, takabur atas muka bumi. Siapa dia lagi? Qarun. La tafrah innallaha la yuhibbul farin. Kaum dia kata, wahai Qarun, jangan duduk agah sangat. Allah Taala tidak suka pada orang agah-agah ni. Berasa hebat, berasa bisa. Jangan. Kita nupai di atas masalah, kena ikut undang-undang masalah, kena ikut perintah masalah, kena ikut perintah Rasulullah SAW, kena tunduk. Salah kita mengaku kita salah. Kalau betul teruskan. Sebab tu lagu tu hidup atas bumi. Jangan nak berasa kita hebat, nak langgar kuasa-kuasa dah. Bila-bila masa saja tu boleh datang ke musibah kepada kita. Tidak nanti ke mati tu hawi sakit tu lebih teruk lagi. Duk sakit ngak mati hidup pun berasa sepengah tu hidup kalau sakit lagu tu. Jadi kita kena berasa kita ni menupai di atas bumi Allah. Maka Nabi sebut wallazi nafsu Muhammadin demi yang Tuhan yang nyawa Muhammad, diri Muhammad tu duduk di tangan dia bila-bila masa. Jadi Nabi bersumpah ni buat apa? Kerana nak ayatnya ada benda besar. Sumpah-sumpah ni lepas pada tu nak ayat benda besar. Kalau nak ayat benda kecil tak perlu sumpah. Kalau ada kita jumpa orang sumpah tu nak ayat benda kecil, tak perlu pun. Sumpah ke apa? Demi Allah pada ni hamba ni isyak rokok. Tak demi Allah pada ni isyak jelah. Pelik ke apa tidak ke benda besar. Tak nak berhenti rokok tu jalan benda besar. Demi Allah pada ni hamba tak isyak rokok. Tu jalan benda besar. Sebab payah nak tinggal. Jadi lepas pada sumpah tu mesti benda yang besar. Benda apa? Nabi sebut demi yang nyawa Muhammad di tangannya, laqad ibtadarha bid'un wa thalathun. Aku melihat apabila kamu baca saat ni berlega-lega lebih daripada 30 malaikat mari turun. Malaikat turun. Untuk apa? Untuk membawa kata-kata kamu tadi, ayyuhum yas'adu biha, untuk bawa kata-kata tadi untuk dibawa kepada Allah, dihadapkan kepada Allah. Kata-kata yang sangat baik. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Tambah sikit lagi, kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Bahkan ada sebagai ulama kata lepas zikir ni dibaca masa mana? Dibaca masa apabila kita bangun daripada rukuk ya. Alhamdulillah sami Allahu liman hamidah rabbana lakal hamd alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Biasanya sebut mubarakan fi ya dalam hadis ni, kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Cuma ada sebahagian ulama kata hadis ni dhaif. Dhaif selama mana dhaif itu tidak sampai peringkat mungkar, sampai peringkat matruk yang tidak boleh beramal, maka hukumnya harus beramal dengan hadis dhaif. Atas dasar nak beramal tu boleh. Jadi lebih-lebih lagi apabila sahabat tadi dalam keadaan bersing, maka hukumnya harus membaca zikir tersebut. Baik, tu yang pertama. Rawahu An-Nasa'i wa Tirmizi wa rawahu Al-Bukhari bi lafzin akhar, dan hadis ini juga disebut oleh Imam Bukhari tapi dengan lafaz yang berbeza sedikit daripada lafaz ni. Baik, itu yang ke-9. Yang ke-10, as-sujud ala thiyabil musalli aw imamatihi li'uzrin. Sujud di atas pakaian orang hak semaya itu sendiri ataupun di atas kain serbanya kerana adanya uzur. Uzur sinilah dalam keadaan lon ini mungkin tak ada uzur ke apa. Gua kapek pun ada, selesa molek, tak perlu dah nak lapik-lapik, tak perlu dah. Uzur di sini akan dijelaskan oleh tuan kita ni. Pertama sekalinya dalil daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam shalla fi thawbin wahidin, dengan satu pakaian, yattaqi bi fudulihi, maka dia telah mengambil hujung pakaian tadi untuk menghalal daripada harral ardi wa bardiha, daripada berasa sejuknya tanah tu musim sejuk dan panahnya tanah masa musim panah. Kerana zaman sebut Rasulullah SAW semaya ni masjid itu ada tiang, ada bumbung, latar tu latar pasir. Maka mari musim panah ni ke pasir ni jadi panah. Kalau sujud dengan dahi ni direct kepada pasir tadi, berasa kan? Berasa tak selesa. Maka lapik dengan pakaian ke dengan kain ke depan tu untuk mengelak daripada panas tempat sujud ataupun sejuk tempat sujud. Kita ni tak berasa sejuk muka kapek. Kalau kita pergi semaya di masjid-masjid di kawasan yang dua musim,
Musim sejuk, musim panas. Musim sejuk ni dia marmar, tak latar dia ni marmar, dia tak boleh kapek. Jadi kita duk catir tu berasa nak kecing berasa. Sejuk bawah ni, lepas tu masa sujud ni kena dahi ni berasa berasa sejuk tak amat sangat. Maka masa tu kalau ada benda-benda lain kita boleh lapik, kita lapik lah. Kerana nak bukan lapik tu kan tak sewi kena pak sujud tak, tapi kalau nak mengelak daripada kesujudan latar tadi. Baik. Mana biasa berlaku? Biasanya kalau kita pergi semaya di Masjid Ismail Petra Bakhriyah tu, kalau pergi lewat musim panas, atas tu penuh dah, kita kena semaya bawah. Alih-alih selipar sikit gak, tapi panas lagi. Masa tu kalau bawa kain serbai ke apa, kita lapik lah. Bukan dengan niat tak sewi kena tempat sujud tak, tapi kerana nak mengelak daripada panas tempat sujud tadi. Hukumnya harus. Ya. Tu jadi Syiah pula lah. Kalau kita ambil tanah dipanggil tanah Karbala, besar sama besar dengan kong kerong tu. Tu memang dia bawa khusus lah. Hak tu bukan kes sejuk panas tu, kerana kes nak memuliakan tanah Karbala sana ni. Tu niat lain. Sengaja kita situ. Tu tak boleh. Ni dengan niat yang diharuskan, yang dibenarkan dalam ibadah, iaitu lapik benda kain ke apa ke untuk mengelak daripada sejuk ataupun panas. Atau katalah bukan sejuk bukan panas, tapi ada air, berair, air tu air kita air gapo tahu. Maka kita lapiklah kotak ke apa, tak sewi kena air tadi. Kerana mari waswah air gapo tadi. Kalau ada tempat lain tak timbul masalah lah, kita pergi semaya tempat lain. Sekarang ni masalah tak ada tempat lain, situ ya. Pada air situ, air gapo itu, maka kita lapik dengan benda lain supaya tidak terkena air tadi. Air kalau gapo apa saja benda yang kita rasa boleh memudaratkan, maka kita boleh lapik. Ya. Lapik kain serbai gitulah. Kain orang bawa kain serbai, lapik kain serbai. Tidak jadi masalah nak lapik dalam keadaan biasa ni. Cuma bab ni merujuk kepada keperluan. Lapik tu kerana keperluan. Jadi ada hak bawa redak ke apa ni, orang panggil salah satu daripada sunnah Nabi juga membawa redak. Macam haji kita berlaku bawa redak, abai kita masa nak semaya kita pun hafal. Cuma sebenarnya redak ni dia lebih kepada kawasan tu kawasan berdebu, kawasan hak tidak ada kapek ginilah, hak tu keperluan dia sebenarnya. Jadi hak ni hak kita bawa ni bukan keperluan dah, dia perhiasan, bawa atas dasar perhiasan. Selama mana tidak membawa kepada niat yang tidak sebagaimana tadi kita kata nak tak sewi kena pak sujud, tak ada masalah lah. Tapi kalau dengan niat macam Syiah tadi, nak supaya tak sewi kena pak sujud tu, kena atas batu, maka tu tidak dibenarkan dalam agama. Jadi sekadar perhiasan. Sebab kalau kita kata apa lapik, takut cemar, tak timbul isu cemar, tak timbul isu najis, sebab kawasan yang sudah bersih. Kecuali mungkin di surau-surau kampung tu ada tai cicak ke apa, mungkin situ bergunalah atas dasar keperluan. Tapi kalau lah tidak ada keperluan, maka atas dasar orang panggil perhiasan semata-mata. Boleh. Baik. Jadi dalilnya saat ini daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam semaya fi thawbin wahid. Dia dengan satu pakaian dia menjaga bahagian dahinya dengan menggunakan hujung pakaian tadi daripada kepanasan bumi ataupun daripada kesejukan bumi. Hadis disebut oleh Imam Ahmad dengan sanad yang sahih. Fa in kana li ghairi udhrin. Baik, soalan saat ni, kalau tak ada uzur gapo? Tak ada uzur, maka tuan kita ni kata sekiranya tanpa uzur, tanpa keperluan, kuriha, maka hukumnya makruh. Boleh kita nak bawa kain tadi, kita nak apa depan, tapi jangan sujud atas kain tadi, pendek sikit. Biar tempat sujud kita tu biar kena di atas yang sama dengan kaki kita. Maksudnya tidak ada apa-apa benda yang dilapik. Boleh apa, cuma masa kita letak agak-agak tu, kita nak sujud tu tidak kena atas kain tadi. Tapi timbul juga satu soalan. Kalau orang tanya, Ustaz, ambo bawa sejadah kecil, depan tu ada gambar Kaabah. Jadi apabila ambo semaya tengok gambar Kaabah tu, ambo mari khusyuk semaya. Sah ke semaya ambo? Sah. Sekiranya benda depan kita, tempat kita nak sujud tu menambahkan khusyuk, Allah gila, tidak ada benda yang diharamkan di situ,
Cuma kalau tanpa keperluan, tak ada keperluan apa, khusyuk pun tak, untuk jaga kebersihan pun tak, maka waktu itu hukumnya makruh. Ni mengikut pandangan tua kita ni lah. Mungkin ada pandangan lain daripada kita lain. Jangan pula kita kata balik bapa ni tak boleh pakai ustaz tu apa makruh. Ni salah satu pandangan yang sebut dah. Mungkin ada pandangan lain dalam kita lain. Cuma hadis ni juga katanya ulama bahagi hadis dia kata hadis ni hadis yang dhaif. Untuk beramal boleh tapi untuk berhujahnya tidak boleh. Kena mahir dah. Jangan kita nak pergi aku ada dah hadis ustaz tu ngajar aku nak pergi berdebat apa tu. Tak usahlah. Apabila namanya dhaif tu maksudnya lemah dari sudut penghujahan, maka tak payah kita berdebat, sekadar untuk kita beramal saja. Yang ke-11, talkhisu baqiyatil a'mal al-mubahah fi shalah, meringkaskan sebahagian daripada amalan-amalan yang diharuskan dalam semaya. Telah disimpulkan oleh Ibnu Qayyim sebahagian amalan-amalan yang diharuskan yang diamalkan oleh Rasulullah SAW dalam semaya. Maka dia kata wa kana sallallahu alaihi wasallam yusalli wa Aisyatu mu'taridah bainahu wa bainal qiblati fa idza sajada wa mazah biyadihi faqabattu rijlaha wa idza qama basattuha. Gini, dalam keadaan kawasan yang sempit, pernah berlaku Rasulullah SAW dalam rumah dia tu sempit, lebih ke 10 kaki barai pun situ, pak tidur pun situ, masuk pun situ. Boleh kau masuk dalam rumah dia 10 kaki? Nak masuk rumah kita luasnya 10 kaki kali 10 kaki, macam sebilik lah. Situlah kita nak tidur, situ nak letak pakaian, pas situ nak masuk. Boleh ke tak? Kalau nak masuk tomie, sayur goreng, hailam, ikan cakap 3 rasa, daging masak merah, nak buat set A, set B, set C, 50 ya, 60 ya, 100 ya, memang tak muat. Ni masak ke apa ni? Masak roti. Orang harap dapur dia ni letak batu 2 butir kan, bubuh api letak koli. Boleh masak gitu. Tidak memerlukan ruang dia tu, lebih ke 2 kaki padan duduk situ. Apa-apa ambil roti tu, bubuh le kain lipat. Nak pakai cicah ke apa? Cicah dengan susu ke, cicah dengan cuka. Begitu ya, tidak kata lauk jujuk dak. So lauk ya. Makan so lauk. Kita boleh ke makan so lauk? Nasi lauk dengan budu boleh. Zaman-zaman kecek-kecek dulu boleh makan belaka nasi buah air bergula kacang-kacang. Makan belaka zaman tu. Jumpa buah mata, jumpa buah jambu, kok bera rumah, hentam saja masa tu. Tak nak makan ni. Wah keduduk tu makan, wah keduduk. Biru habis mulut. Wah keduduk, wah gapo lagi? Wah stah. Wah orang-orang tu wah gapo tu? Wah kiak ke? Wah kiak. Makan belaka wastu bebu. Peko-peko berebut roster, jatuh berebut. Lah ni budak-budak tengok, wah gapo tadi kata, tak kenal. Sebab budak lah ni makan chicken chop, lamb chop, french fries, payah nak sebut. Tapi gitulah. Jadi jumpa makanan-makanan organik antik ni kan, tak usah tahu saja. Jadi nak ayatnya zaman tu masuk ni mudah ya. Orang harap masuk dia ambil roti kan, bubuh kan, kucai-kucai air, ganda garam, kucai. Nampak keras sikit. Gote-gote. Letak atas koli. Balik. Makan nak makan dengan kemar ke, nak makan dengan mudah, makan yang simple je. Jadi pandai lah. Bukan kata penuh kabinet atas bawah. Tu nak berjanguk. Kabinet atas bawah, dapur basuh 10 kaki, dapur kering 10 kaki. Masuk sekali seminggu pun tak. Makan beli kedah malah nak masuk. Bagi-bagi ada berlaku. Brick maker, macam-macam mahal 500 butir. Setuh pun tak. Okey, kau yang lain rumah hamba pun lagu tu juga. Kata agak pun banyak ni nak masuk. Sekali habuk tak je masuk lagi. Lah kali jual. Jadi kita kata boleh kau Nabi? Boleh. Dan Nabi pun semaya situ dalam ruang 10 kaki tadi, semaya. Lagu mana? Aisyah tidur depan semaya. Semaya pun ujung kaki Aisyah. Katanya dalam hadis ni, wa kana Rasulullah Nabi semaya yusalli wa Aisyah, dan Aisyah tidur tu mu'taridah di antara Rasulullah SAW dengan pak sujud tu kaki dia.
Masa nak sujud lagu mana? Duduk arah kiblat. Fa iza sajada, pegang kaki tadi dengan tangan alih semata pas sujud. Sudah bangun tu betul semula. Moga bini nak tidur bangun. Bini pun perasan sikit mata. Pas letak betul. Sebab tu lah ruat. Sedekah Aisyah ni anak kepada Sayyidina Abu Bakar. Abu Bakar ni orang kaya Mekah. Tapi apabila mereka ni faham Islam, kekayaan mereka tu bukan untuk kesenangan, bukan untuk kemewahan, tapi untuk korban fi sabilillah. Hak itulah hadis sebut dalam peperangan Tabuk tu, apabila Sayyidina Abu Bakar mari, wahai Rasulullah, ni harta hamba. Nabi tanya, gapo tinggal rumah? Allah wa Rasul. Kalau orang iman tak kuat, tak boleh lagu tu. Wak mari, wis 1000 kau tak iman. Kata nak masjid tak iman. Banyaknya 1000. Dalam bank ada lagi 3 juta 1000. Ni hak panggil bonus ya. Bonus ya ni. Tak ada orang boleh buat lagu tu, payah. Kau terbaru mana kan? Hak Dr. Zulkifli Bakri dia lelong je dia, hak Raja Salman bagi tu, Raja Muhammad bin Salman bagi tu, hak nilainya pasaran 40,000. Tapi kalau jual gitu memang beli bawah pada 40,000, mungkin barang lama dah. Barang second hand tak siapa lah 40,000, hak baru buat jual lah 40,000. Second hand dia 30,000, 25,000. Tapi dia letak ambo ni hadiah, atas nama hadiah dosa. Hadiah bukan siapa, hadiah siapa? Hadiah daripada Raja Muhammad Salman sana. Lepas tu duit sana bukan nak ambil hamba dah. Hamba nak wika Palestin. Jadi hamba nak bid hak tinggi sekali. Siapa dia beli? Orang gan tak silap hamba. 135,000. Sebab dia kata hamba beli pun bukan nak nego ke apa. Niat tu untuk sedekah ke Palestin. Jadi untuk agama ni manusia sanggup korban apa saja. Jiwa dia, nyawa dia pun dia sanggup korban untuk agama salah. Ni besarnya apabila seorang itu memahami akan pengorbanan untuk agama Allah SWT. Disebut dalam surah Al-Maidah ayat yang ke-35. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Dia sebut 3 perkara. Kalau kamu nak berjaya di hari akhirat, 3 perkara mu buat. Pertama sekali, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, ittaqullah. Takwalah kamu, nak salah. Gapo Tuhan suruh tu belakang, gapo Tuhan suruh tinggal tu lah. Tuhan lari tu tinggal belakang. Itu yang pertama, takwa. Yang keduanya ialah wabtagu ilaihil wasilah, dan hendaklah kamu cari satu jalan untuk kamu dekatkan diri kepada Allah Taala. Ada 7 semua wasilah. Salah satunya ialah kita memberi sedekah harta di jalan Allah Taala. Salah satu wasilah tu. Apabila kita beri harta dengan niat untuk fi sabilillah, untuk agama kerana Allah Taala, maka dia akan mendekatkan diri kita kepada Allah Taala. Suka kepada orang tadi. Yang ketiganya, wajahidu fi sabil, dan bersungguhlah kamu di jalan Allah Taala. Buat gapo kerja tadi biar sungguh, biar yang terbaik. Semaya yang terbaik, zikir yang terbaik, baca Quran yang terbaik, sedekah yang paling ikhlas sekali. Itu maksudnya wajahidu fi sabil. Ada pandangan ulama tafsir kata wajahidu fi sabilillah, berjihad di jalan Allah Taala. Bahkan pergi perang lalu. 3 perkara kamu buat la'allakum tuflihun. Katanya Imam Jalaluddin As-Sayuti dalam kitab Tafsir Jalalain, apabila Allah Taala menyebut la'alla, dia bukan lagi dengan maksud mudah-mudah, tetapi dengan maksud pasti, yakin kamu akan berjaya di hari akhirat. Sebab berjaya apa? Masuk syurga Allah SWT. 3 perkara. Tapi kena buat sungguh lah, buat sungguh. Kalau buat agama, jual sungguh-sungguh. Sanggup korban ke apa saja, rapat kota ke. Sebagaimana sahabat-sahabat Rasulullah SAW ni di Mekah ni, mereka ni diuji dengan semaksimum mungkin. Siapa orang nak jual beli dengan dia pun tak usah. Sahabat-sahabat nak beli tak usah jual, padahal pitih nak pitih tak usah. Nak hubungan perkahwinan tak usah. Makan pun tak usah. Pulau dia masa duduk di Mekah. Tu uji rapat jik. Sahabat-sahabat makan pucuk-pucuk kayu di ujung-ujung bukit gitu makan. Tak ada makan ni. Piti ada nak beli tak sejual. Sedangkan sakit jiwa kita. Kalau kata nak jual mahal, bagi 5 jual 10. Nak beli lagi 10 ya pun tak sejual. Tak sejual ke buat demo. Masalah ke mana kita? Kita lapar. Pergi kedai Tom Yam. Ada ikan kakak 3 rasa, tulis 35 ya. Nak beli, tak sejual demo. Apa? Demo bukan pokok kita ni. Ginilah kawan bayar mahal 35 ya dapat 70 ya 70 ya pun tak sewi juga. Sudahlah, nak makan ke apa? Kedai-kedai lain pun lagu tu belaka. Susah. Dia uji apa?
hatta yaqula ar-rasul walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah, sehinggalah ada di antara sahabat-sahabat mari tanya Rasulullah, bilakah datang mata nasrullah, Tuhan nak tolong kita ni rapat jik dah ni, nak mati lah Allah. Ala inna nasrallahi qarib, ingatlah bahawasanya situlah datangnya pertolongan Allah. Sesungguhnya pertolongan Allah itu sangat-sangat dekat. Cuma Tuhan nak beri rapat kata. Kalau meter agak biar balik meter dulu. Mutu 100 son 100 RZ. Biar siapa son 0. Barulah mari persoalan. Tuhan nak uji rapat jik. Kita ni tidak uji rapat jik lagi. Kalau meter 160, kita 10 baru dah ekong ada, kipas ada. Tak ada uji ya kita ni. Ujiannya apa? Nak mari. Mari tu pun 10% baru. Sahabat-sahabat dia uji ni makin ni pun tak ada makin ni. Jual untuk kamu. Padahal kalilah dia tak terima Islam, senang mewah duduk di Mekah tu. Orang nak pergi belakang makin ni. Tapi apabila ikut ajaran agama Islam, ikut Nabi Muhammad, makin ni pun tak boleh. Nabi suruh hijrah ke Madinah. Hijrah ke Madinah. Kena tinggal semua harta, kena tinggal anak bina, kena tinggal ternak, kena tinggal pergi selas pinggir. Hak kita duk usaha puluh-puluh tahun kita buat rumah, buat gapo ni, kita kalau tua agak berasa nak duduk sini, nak rehat, tiba-tiba kena tinggal. Nabi kata tinggal belakang kita pergi. Biarlah demo ni nak harta tinggal. Pergi. Dan pergi Mekah tu, adakah Nabi menjanjikan demo kita nak jawatan tu, nak jawatan, nak kerja? Tak ada janji sikit apa. Hijrah ya. Tapi apa sahabat boleh pergi? Karena keimanan mereka. Dia kata apabila Nabi suruh, Tuhan suruh, Allah Ta'ala tidak akan mensia-siakan orang beriman. Tuhan akan lebih pada tu lagi. Tapi kena yakin. Sebab itulah perjuangan agama ni, kalau kita kata nak tawar demo lah ngaji gini buat agama, kita akan tawar kejawatan ni, kita boleh nak buat lagi tu. Sebab dia adalah pemberi Allah Ta'ala. Tuhan jaga. Orang ngaji agama, orang berjuang untuk agama ni, Tuhan yang mencukupkan keperluan mereka. Tak ada, kita manusia ni tak berani nak janji. Tak berani nak janji. Tapi pasti akan datang pertolongan Allah Ta'ala. Ala inna nasrallahi qarib, sesungguhnya pertolongan Allah Ta'ala itu sangat-sangat dekat. Cuma Tuhan nak suruh rapat taruh situ. Nak taruh situ hak paroknya. Sampai ke Palestin tu 10,000 orang dah mati. 11,000 tak sedang. Sampai sebulan lebih. 11,000 orang tidak pernah berlaku dalam sejarah perjuangan sahabat-sahabat bagi perang sekalipun, tidak siapa hak mati 10,000, tak ada. Dalam peperangan Badar 14 orang mati. Dalam peperangan Uhud 70 orang. Hak siapa beribu mana? Tak ada. Hak kena tipu Ra'li wa Zakwan 70 orang. Ribu-ribu tu tak ada. Tiba-tiba hari ini di Palestin, Tuhan nak pilih Palestin nak jadikan sebagai bumi syuhada. Bumi syuhada ni 10,000 orang, 11,000 orang dalam tempoh sebulan. Hak berlaku terbaru ni, ada seorang tu imam muda, tak sampai umur 20 lagi jadi tu imam di sebuah surah. Dia kena bang mati. Allah nak tunjuk apabila dia mati tu, kerana jasa dia, tubuh dia terbang wangi, pakat duduk duduk sapu, nak ambil siung, tubuh dia terbang wangi, bau kasturi. Bukan kata darah dah, tak ada luka apa, di tubuh dia terbang dah. Tuhan nak tunjuk. Sebab itulah orang Palestin ni, dia yakin apa? Sebab dia tengok di depan mata dia benda tu berlaku. Kalau ada di antara kita lagu tak yakin lagi, mesti kita akan yakin benda berlaku di hadapan mata Allah Ta'ala. Tunjukkan satu kehebatan orang yang mati di jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik, jadi dalam hadis ni Rasulullah SAW, faidha saja apabila dia sujud, ghamazah, dia pun peganglah kaki Aisyah tadi biadihi dengan tangannya. Jadi daripada cerita ni juga kita boleh faham apa dia? Menyentuh isteri tidak membatalkan air semaya. Kalau tidak, Nabi kan air semaya. Ni sebut adalah faiza sajadah ghamazaha. Nabi genggam kaki siapa dah? Kaki Aisyah biyadihi dengan tangannya. Faqabadat rijlaha wa idza qama basatha. Maka Aisyah pun lari kaki dia. Apabila Nabi bangun semula, Aisyah pun basatatha, betul semula kaki. Jadi hadis ni tidak menjadi hujah bagi mazhab Syafi'i, menjadi hujah bagi mazhab Hanafi, bahawasanya tidak batal air semaya seorang suami menyentuh pasangan isterinya. Boleh. Lepas tu kalau mazhab Syafi'i tak pegang hadis ni, pada pegang hadis mana? Pegang hadis lain, ada hadis lain.
Ada hadis lain yang menyokong hujahnya. Jadi ada dua dalil yang berbeza, masing-masing mengambil dalil yang berbeza tadi. Wa kana sallallahu alaihi wasallam. Ada orang tanya, boleh kau kita ni mazhab Syafi'i tapi dalam masalah ni kita nak pegang mazhab Hanafi? Boleh, kena ngaji kan. Kena ngaji lagu mana, syarat dia, sahabata dia lagu mana, faham molek, ingat molek, boleh lah. Sebab kita takut gini, kita pegangnya pandangan tadi, pas kita pergi masjid, bini kita pun gendong sekali duduk belakang, pergi atas bahu. Masa nak turun tu kan nak gagah nak turun kan, tu kaksa tu setuhlah telinga tu lelaki, bukan setuh Angry Bird, setuh telinga. Setuh telinga mudah air atas gitu, setuh. Lagu mana? Bah katalah hak bawa motor tadi tu imam. Orang pun nampak. Dia kata, setuh tangan bini dia tadi. Tu imam pun naik nyok Allahu Akbar. Suah kau semaya tu. Setuh tak ni. Sebab pandangan mazhab yang berbeza tadi. Jadi kalau kita tahu dah tu imam tu memang dia pegang dengan pandangan lain dari masalah ni, halal. Kalau lah tidak jelas lagu tu ataupun orang tanya, tu imam tak kena sembahyang apa? Tadi kata tu lengo tadi. Tino tu imam. Hamba pegang pandangan mazhab Hanafi dalam masalah ni. Sebab hamba berasa dalilnya gagah. Sebab Imam Bukhari pun pegang lagu ni. Silakanlah. Cuma tak peti royak dah awal-awal hamba. Dia kata tak boleh ngajar lagu tu. Takut-takut orang salah faham. Betul. Ada secara umum, kalau kita umum gitu memang dia akan jadi salah faham. Tapi kita jelas. Kita kena jelas. Apa lagu ni, apa pergi lagu ni. Dan kita janganlah panggil nak seolah-olah kita berasa hak kita ya betul, tak boleh juga lah kita kata ada dua pandangan, gini pun boleh, tak ada masalah. Dia mau nak pergi lagu tu tak apa, nak pergi gini pun tak apa. Jangan kita duk beban pula, hamba kau ke mana, apa hamba sokong Hanafi, alah itu tak betul belaka. Gitu jadi tak betul lah. Sedangkan pak mazhab ni yang diterima belaka. Kita nak pergi apa? Silakan. Kalau lah benda tu menyebabkan jadi gagal, dah salah duduk war-war heboh ke pada. Contohnya yang keluar, contohnya apa? Baca kunut. Dalam mazhab Hanafi kita ada kunut. Kita jadi tu imam, kita pun hari tu tak saya baca kunut. Kita tahu ayat awal-awal. Lepas tu jadi makmum belakang ni, apa tu imam tak baca kunut? Hari ni hamba mazhab Hanafi gini. Contohnya lah. Jadi makmum belakang, pas lagu mana boleh kau lagu tu. Jadi gagal lah. Sebab itulah kalau nak buat gapo-gapo tanya sepatah dulu. Hamba pani semaya subuh ni hamba tak saya baca kunut. Biasa hamba nak baca kunut nazilah. Setuju kau belaka? Cakap tak setuju. Kita doa untuk saudara kita di Palestin. Nak atas pitih pun jaga-jaga. Nak doa tak boleh. Kalau kita kata kita sokong Palestin. Ginilah setuju belaka lah. Kena ayat awal. Sebab takut-takut ada orang ni. Dia kata panjang tu email kunut nazilah tu. Hamba lagak ni. Tak apa hamba baca kunut nazilah pendek. Boleh bagi, boleh pendek, boleh hajah belaka, nak panjang kau nak pendek boleh belaka. Janganlah panggil tidak ada kesepakatan dalam ibadah tadi. Jadi kalau benda yang berat sangat, siapa boleh menimbulkan orang? Memang tak boleh lah. Tapi apabila benda tu masih lagi ada kelonggaran, boleh dirunding, boleh kita buat boleh bicara benda tadi untuk dilaksanakan, maka tak ada masalah, boleh buat. Contoh yang kedua nak sebut juga, lepas pada semaya jenazah tidak sabit pembaca Al-Fatihah, Qul huwallah, tak ada apa-apa baca. Jadi kalau hendak nak baca, tak saya baca pun janganlah jadikan satu sebagai satu isu. Sebab yang sebenarnya memang tidak ada baca di antara sudah semaya itu dengan jenazah. Sudah semaya akak tu. Tapi kalau lah nak baca, bacalah, jangan jadikan satu isu. Boleh. Al-qira'atu mana di sana? Wa kana sallallahu alaihi wasallam yusalli faja'ahu syaitan liyaqta' alaihi salatahu fa akhadhahu fa khanaqahu hatta sala lu'abuhu ala yadihi wa kana yusalli ala al-minbari wa yarka'u alaihi fa idza ja'at as-sajdatu nazalah. Baik, yang kedua panggil benda yang berlaku juga. Rasulullah SAW pernah semaya, tiba-tiba marilah syaitan nak kacau. Liyaqta' untuk mengganggu semaya Rasulullah. Fa akhadha Rasulullah SAW menangkap syaitan jin tadi, fa khanaqa cekik jin tadi hatta sala lu'abuhu sehinggalah melelehlah air liur jin tadi ke tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalulah dasar pandangan mazhab Hanafi, boleh kalau orang mari nak ganggu kita boleh pegang dia, kita boleh sekak dia. Kalau orang nak ambil barang kita duduk semaya, ada telefon depan dia, mari nak ambil telefon, kita boleh pegang, kita boleh halih tangan dia, kita boleh sekak dia. Ambil semula telefon buah poket kita supaya
terjaga harta tadi tanpa batas semaya. Dalam mazhab Hanafi. Tapi dalam mazhab Syafi'i apabila pergerakan yang banyak lebih daripada 3/1, maka batas semaya kena semaya semula. Boleh juga nak sekat tapi kan kena semaya semula. Mazhab Hanafi tadi dia hanya sambung mana hak tepat dia semaya tadi. Jadi daripada hadis ni kita boleh faham jin tu kalau apabila dia berupa manusia, dia jadi serupa manusia. Kalau cekik yang tubik darah, tubik air. Lagu tu apabila dia berupa dalam keadaan bentuk manusia tadi. Cuma dalam hadis ni pun tidak disebut dia ni berupa dengan rupa manusia ataupun rupa asa. Kerana Allah SWT beri kelebihan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam boleh melihat jin dan pernah pergi berdakwah di kapal jin, pernah. Dan pernah Nabi juga tambak jin ikat di tiang, pernah. Dan pernah juga sahabat Nabi tangkap jin yang mencuri buah kurma di Baitul Mal, pernah berlaku kepada orang-orang tertentu saja. Jadi kalau lah ada di antara kita kata hamba boleh nampak jin, ikut dia tengok gay lah. Kita nak percaya secara tak kita. Kalau betul je lah, kalau tak betul ke dia tanggung sendiri dia pelahuk. Cuma kita tidak menafikan Allah SWT beri kepada seseorang yang khusus untuk dapat kelebihan tadi, boleh tengok, boleh higak dan sebagainya. Cuma hak pelik juga lah kata boleh higak buah lebota sampai 1000 ekor tu berasa pelik jugalah. Dia kata dia pergi rumah soal kata banyak rumah demo ni cerita kok cerita kan. Pahala ke mana tu rumah? Kena ikat ni kata ikat. Pahala tok mau mecah berapa? Kata 10 sen seko. Murah lah kata. Mau ikat belaka, ikat kau ada 5 ekor ya. Kawan tu pun ikat pun tutup. Dia kata nak ikat lagi ke? Berapa lah ni? Lah ni kat 3,000 dah ni. 3,000 kan dengan 10 sen berapa? 300. Dia kata pada kat tu mula pula. Tu berasa pelik juga kalau botol besar ni baru 3,000 ekor. Kadang-kadang dia cakap dengan belawak. Jadi kena perhati molek, kena tengok betul ke tak betul. Bukan kata boleh percaya belaka, dan tidak menafikan belaka. Kerana sabit daripada Rasulullah SAW kalau tadi, cuma adakah benda lagu tu boleh berlaku kepada orang lain, betul ataupun tidak, kita buat penilaian dengan teliti. Baik, panjang lagi perbahasan berkenaan dengan apa yang telah disimpulkan oleh Ibnul Qayyim dalam masalah ni. Jadi insya-Allah sambung pada minggu seterusnya. Aktafi bihadzal qadar. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.